Salam sejahtera dan salam syaraku sayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita. Majlis Istiadat Pembukaan Persidangan Pertama Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 telah disempurnakan secara rasmi oleh Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Dataran Pebarisan Dun Sarawak, Kuching pada Isnin. Turut hadir menyaksikan istiadat yang berlangsung pada jam 10 pagi tersebut ialah isterinya Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib. Hadir sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugat Embas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasa, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Barisan Menteri Kabinet Sarawak dan div-div kenamaan yang lain. Diikuti laporan lanjut dari wartawan kami, Lia Amira yang membuat liputan. Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Alhamdulillah upacara istiadat pembukaan telah pun berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah dengan perarakan masuk panji-panji dan kawalan kehormat utama diikuti nyanyian negaraku dan juga Ibu Pertiwiku serta bacaan doa yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sejurus selesai hormat diraja, TYT Tun Taib serta isteri beredar meninggalkan dataran Pebarisan menuju ke Dewan Seri Sarawak bagi menyampaikan ucapan pembukaan. Sedikit yang nak saya kongsikan mengenai persidangan kali ini iaitu 3 rang undang-undang RUU akan dibentangkan iaitu perbekalan tambahan 2022-2023 dan perbekalan tambahan 2023-2023 yang akan dibentangkan Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu kedua Datuk Amar Douglas Ugat Embas termasuk RUU Majlis Kraf Sarawak 2023 yang merupakan RUU terbaru untuk persidangan kali ini yang dibentangkan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersiaran langsung dari Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Saya Lia Amira bersama juru video Johnny Q dan Ahmad Daniel untuk Buletin Lukas. Selesai penangguhan mesyuarat, Tun Pehin Sri Abdul Taib serta isteri bersama Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari serta isteri dan div-div kenamaan yang lain menuju ke ruang lega Dun Sarawak untuk majlis jamuan makan tengah hari. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar beramai-ramai di hadapan pintu utama Dun Sarawak. Sementara itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib yakin hubungan erat antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan akan membawa manfaat kepada rakyat di negeri ini dan seluruh negara amnya. Pada masa sama, beliau berharap Kerajaan Perpaduan dapat segera menyelesaikan tuntutan Sarawak selaras Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan IGC, Perlembagaan Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, beliau juga berharap Kerajaan Persekutuan terus melaksanakan pembangunan di Sarawak untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan dan pendidikan yang baik, membangun infrastruktur asas, menjaga kebajikan Sarawak dan meningkatkan tahap keselamatan khususnya kawasan sempadan negeri ini. Saya juga berharap Kerajaan Persekutuan terus melaksanakan pembangunan di Sarawak untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan dan pendidik yang baik, membangun infrastruktur asas, menjaga kebajikan Sarawak dan meningkatkan tetap keselamatan khususnya kawasan sempadan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan pembukaan persidangan pertama penggal kedua Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Berucap lanjut, Tun Pehin Sri Abdul Taib berkata Sarawak telah mencapai banyak kejayaan dari segi ekonomi, politik dan sosial sejak 60 tahun. Syabas kepada Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan YAB, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Bintun Datuk Abang Haji Openg kerana berjaya
memulihkan ekonomi sejak pandemik COVID-19. Pakej bantuan khas Sarawakku sayang bernilai 6.7 bilion telah banyak membantu rakyat yang terkesan. Selain itu, beliau juga yakin strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 akan menjadikan ekonomi Sarawak maju menjelang tahun 2030. Tun Pehin Sri Abdul Taib menambah, strategi ekonomi baru berasaskan teknologi hijau telah menarik banyak pelaburan ke Sarawak dan mampu meningkatkan ekonomi dan hasil negeri ini selain membantu memelihara alam sekitar. Saya gembira kerana kerajaan Sarawak meneroka ekonomi baru. Strategi ini mampu meningkatkan ekonomi dan hasil Sarawak. Syabas kepada kerajaan Sarawak kerana ekonomi baru berasaskan teknologi hijau telah menarik banyak pelaburan di Sarawak. Usaha ini membantu menjaga dan memelihara alam sekitar kita. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited memerangi epidemik penyakit batuk kering atau tuberculosis TB. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian memberitahu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan sebanyak 25,391 kes TB di Malaysia pada tahun 2022. Manakala untuk peringkat Sarawak mencatatkan kadar notifikasi sebanyak 100.6 bagi setiap 100,000 penduduk. Manakala untuk kita di bahagian Kuching sebanyak 77.6 bagi setiap 100,000 penduduk. Sehubungan dengan itu, usaha bagi meningkatkan kadar pengesanan kes melalui saringan awal penyakit TB amatlah perlu dipertingkatkan. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam majlis sambutan Hari TB Sedunia 2023 peringkat negeri Sarawak di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim beritahu sokongan setiap pihak amat diperlukan dalam memastikan pesakit TB sembuh sepenuhnya. Selain pada itu, yang paling penting ialah sokongan ahli keluarga, rakan-rakan sekeliling, majikan tempat kita bekerja dan juga ahli-ahli pertubuhan bukan kerajaan, NGO seperti Persatuan Pencegahan TB Sarawak dan Pencegahan TB Malaysia kepada setiap pesakit yang ada untuk memastikan bahawa rawatan itu dapat dilaksanakan sehingga pesakit itu sembuh sepenuhnya. Manakala seramai 350 orang telah hadir bagi menyambut ulang tahun ke-27 Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Chuan Kor Sri Aman bersempena dengan kelahiran Dewi Tian Huo Chien Mu di Simanggang pada Sabtu. Majlis turut diserikan dengan kehadiran ahli Pertubuhan Meninggikan Akhlak dari luar Sarawak termasuk negara Indonesia. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis dalam ucapan yang memberitahu semua ahli jawatankuasa pertubuhan harus mempunyai ketulusan dalam pengurusan dan budaya berterima kasih kepada penderma. Jelasnya ini selari dengan hasrat pertubuhan untuk tidak mengambil keuntungan dan menjadi platform bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Manakala beliau turut meluluskan bentukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Badan Induk Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Chuan Kor Sri Aman. Di Roban pula, impian penduduk Kampung Melayu Roban untuk memiliki kediaman sendiri bakal direalisasikan selepas Premier Sarawak meluluskan skim pembesaran kampung SKP fasa kedua dengan peruntukan sebanyak RM32 juta. Berita gembira itu dikongsikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri semasa menghadiri Majlis Ramah Tamak Aidilfitri Kampung Melayu Roban bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Melayu Roban pada Ahad.
Menurut Muhammad Duri lagi, bagi projek transformasi luar bandar RTP 2024, beliau bersetuju untuk menaik taraf gelanggang futsal Kampung Melayu Roban berjumlah RM200,000, jalan menuju ke Rumah Agustin di Empayar RM450,000 serta jalan di Rumah Runa Sungai Nyiar dengan kos RM100,000. Selain itu, beliau juga telah meluluskan projek pembinaan parit Kampung Melayu Roban berjumlah RM200,000 yang akan dilaksanakan tahun ini. Pada majlis itu, beliau juga bersetuju memberi sumbangan sebanyak RM5,000 kepada Kelab Kebudayaan Kampung Melayu Roban, RM5,000 untuk Biro Wanita Roban dan RM3,000 untuk Biro Wanita Rumah Anta Jelupang. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, salam UKAS.